A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada warga Maya di Facebook Live Yayasan Pahang. Ucapkan terima kasih saya ucapkan kerana memberi ruang ataupun memberi kelapangan pada sesi petang ni supaya dapat kita bersama-sama menimba sedikit ilmu, kita kongsikan informasi-informasi yang baharu yang boleh dimanfaatkan untuk masyarakat-masyarakat di luar sana. Baiklah, pada petang ini kita bersiaran langsung lagi daripada Facebook Yayasan Pahang untuk kita membicarakan beberapa topik. Jadi sebelum tu, saya memperkenalkan nama saya Bro Hakim, merupakan moderator untuk sesi petang ini, yang mana sesi slot sembang bicara santai yang bertajuk akademik atau kemahiran. Mana satu pilihanku? Hala 7, pelajar SPM, STPM era COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar-pelajar SPM hampir 400,000 lebih telah mendapatkan keputusan SPM tahun 2020 pada 10 Jun yang lepas. Saya pasti ada yang mendapat keputusan yang baik cemerlang. Mungkin ada yang mendapat keputusan yang sebaliknya. Tetapi benda yang lepas mungkin kita tidak boleh ubah lagi. Jadi hari ini kita nak bawakan satu topik perbincangan membincangkan apa langkah tindakan seterusnya untuk adik-adik lepasan SPM di luar sana untuk meletakkan, mengorak langkah setapak ke hadapan apa yang perlu aku buat next selepas ini. Baik, hari ini saya datangkan tetamu khas untuk bersama saya. Kita sembang-sembang santai, membincangkan isu ini, topik ini, iaitu bersama saya Encik Fauzi bin Singon, atau kita panggil Cikgu Fauzi. Saya pernah menjemput beliau dalam sesi bual bicara santai ini, seingat saya pada Mac lepas, membincangkan isu yang sama selepas pelajar-pelajar SPM habis menduduki peperiksaan. Kita bawakan topik yang sama juga untuk kesedaran pelajar SPM. Hari ini kita bawa kembali untuk kita membincangkan perkara ini supaya adik-adik lepasan SPM di luar sana mendapat informasi dan mendapat maklumat yang tepat. Hari ini saya bawakan Cikgu Fauzi selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Soi, Kuantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Cikgu saya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bertemu kembali cikgu kita pada sesi kali ini. Selepas sesi kita buat pada bulan Mac lepas. Alhamdulillah. Hari ini kita ucap tahniah. Betul. Ya, kita ucap tahniah kepada semua murid-murid pelajar-pelajar kita lepasan SPM tahun 2020 yang telah mendapat keputusan mereka. Tak kira apa juga keputusan, itulah dunia baru dan dunia tak pernah toleh belakang. Toleh hanya sebagai sejarah. Dah jadi kenangan dah sekarang. Betul cikgu. Betul, saya setuju sangat cikgu. Sepatut motivasi-motivasi beginilah yang kita perlukan beri kepada adik-adik pelajar-pelajar SPM yang lagi dalam pasca ataupun dalam tempoh COVID-19. SPM-nya COVID, result-nya COVID, waktu nak melanjutkan pelajaran pun dalam tempoh COVID-19 lagi. Baik cikgu, sebelum kita teruskan lagi sesi ataupun perbincangan sembang-sembang santai kita pada petang ni, suka saya ingatkan kepada penonton-penonton di luar sana yang menonton Facebook Live Yayasan Pahang untuk share, like live ini, sebar-sebarkan kepada penonton-penonton ataupun warga-warga netizen yang di luar sana untuk kita share manfaat bersama, untuk disampaikan kepada mungkin pelajar-pelajar lepasan SPM yang terlepas maklumat berkaitan dengan info-info penting berkaitan dengan sambung pelajaran dan sebagainya. Baik, jika ada sesiapa ataupun penonton-penonton yang ingin mengajukan soalan ataupun cadangan, boleh mengajukan di ruang komen Facebook Live Yayasan Pahang. InsyaAllah setiap persoalan ataupun cadangan tuan-puan, InsyaAllah saya akan cuba bacakan dan saya akan sampaikan kepada cikgu untuk kita dapatkan pencerahan. Baik cikgu, InsyaAllah kita mulakan panggil sesi pertama lah, kita panggil round pertama.
Kita mulakan dengan bila kita sebut pasal akademik dan juga kemahiran, itu pasti melibatkan pilihan. Betul cikgu kan? Ya. Okey. Jadinya saya nak tanya soalan pertama untuk cikgu cikgu dapat kupas bersama berkaitan apa dilema pelajar-pelajar lepasan SPM ini yang mereka lalui ataupun mereka fikir-fikirkan macam mana nak buat pilihan. Apa sebenarnya dilema yang pelajar-pelajar lepasan SPM biasanya lalui, cikgu? Okey Hakim, terima kasih Hakim. Jadi biasa para pelajar setiap tahun, siapa pun, apabila kita melalui masa ini, kita akan ada dilema. Kerana inilah penentu masa depan mereka. Okay? Aku nak pilih program apa? Mereka akan tanya, apa aku nak pilih ini? Dia akan tanya rakan dia, awak pilih apa? Kan? Banyak tak kerja yang tawarkan nanti? Dia akan bincang dengan mak ayah, apa pengajian yang paling banyak kerja? Bila keluar nanti pasti nak ada kerja. Jadi semua dah tanya dah. Ramai yang telefon saya pun, cikgu, apakah kursus-kursus yang mudah nak kerja? Pun pening juga cikgu nak jawab. Kalau tak dapat macam mana? Kalau tak dapat kursus, apa yang dimohon? Tak dapat apa nak buat? Lepas tu dia akan tanya, berapa ramai kawan dia yang mohon kursus tu? Program-program tu. Itulah antara dilema yang anak-anak kita alami, stres mereka. Tetapi apabila kita tahu macam mana aliran jalan penyelesaian, insya-Allah perkara-perkara ini dapat diatasi. Okey, back to you again. Baik. Terima kasih cikgu. Betul, bila tersebut dilema pelajar-pelajar ni, lagi pelajar-pelajar yang berada dalam tempoh COVID-19, belajar di rumah dan juga urusan-urusan nak menyambung pengajian pemilihan pun berada di rumah, memberi kesan yang besar kepada tahap tekanan pelajar-pelajar. Betul cikgu? Baik cikgu. Tadi kita sebut pasal bila kita sebut pasal dilema pelajar cikgu, kita sebut pasal dilema pelajar, sepatutnya dari sudut tadi cikgu cakap kerjaya yang macam mana yang boleh menjanjikan kerja. Betul cikgu kata dia kan. Jadi kata sekarang ni, dalam tempoh sekarang ni, dengan tempoh yang kita lihat getir, semua orang perlukan kerja. Sekecil-kecil kerja pun perlu dilakukan untuk meneruskan kehidupan. Jadi sekarang persoalannya, adakah relevan lagi cikgu akademik ni untuk dikejar, ataupun sekarang ni kita ke arah kemahiran? Mana yang lebih utama? Apa itu akademik? Apa itu kemahiran cikgu? Baik. Terima kasih Hakim. Itulah fokus kita hari ini, akademik atau kemahiran. Baik, anak-anak sekalian, tanggungjawab kerajaan adalah menyediakan pengajian, pendidikan kepada rakyat dia. Tanggungjawab cikgu mengajar, tanggungjawab syarah mengajar, tanggungjawab pelajar belajar, tanggungjawab ibu bapa adalah memberikan ruang dan peluang pembiayaan secukupnya kepada anak-anak kita untuk belajar. Jadi kalau kita nak kata pilih akademik atau kemahiran, ini persoalan yang biasanya pelajar akan lontarkan yang mana lebih baik, dan sebab apa dia fikir yang mana ada kerja. Sebenarnya anak-anak sekalian, untuk pemilihan program ini, anak-anak bukanlah memikirkan program ini anak-anak esok nak kerja. Mohon hari ini, besok nak kerja. Itu kalau mohon kerja. Kalau mohon belajar, anak-anak mohon hari ini, 8 tahun akan datang, baru anak-anak keluar daripada pintu pengajian. Iaitu sekarang ini anak-anak baru mohon. Bulan 7 ke bulan 8 nanti insyaAllah akan dapat keputusan. Dan kemudian anak-anak akan melanjutkan pengajian. Kalau diploma tu 3 tahun. Kalau asasi mungkin 1 tahun, mungkin matrikulasi mungkin 2 tahun. Kemudian sambung pula ijazah untuk 3 atau 4 tahun akan datang. Itu kalau setakat ijazah. Tapi sekarang dah ramai sangat orang ada ijazah pertama. Orang akan sambung pula master ijazah kedua, lanjutan. Okay? Sambung pula lagi 2 tahun. Jadi mungkin 7, 8, 9 tahun atau 10 tahun akan datang barulah mula kerjaya. Jadi maksudnya anak-anak
bila nak fikir, kalau ditanya saya tentang kerjaya, saya akan kata kena kaji apakah kerjaya 10 tahun akan datang. Kita kena lihat dulu. Kalau dulu kita lihat zaman pandemik sekarang ni, semua dah berubah. Semua menggunakan teknologi. Kalau dulu orang tak reti nak guna StreamYard, tak guna Facebook, tak reti tak guna apa lagi, segala perisian lah, semua tak reti. Tapi sekarang ni semua dah pakar lah. Hari ini kita boleh pilih nak bersiaran bila, kan? Anytime, pada bila-bila masa, sesuai dengan anak-anak yang mungkin baru terkejut daripada tidur malam tadi tengok bola, kan? Jadi kalau kita lihat pemain bola tu pun anak-anak, mereka malam tadi ya berlawan dan sebagainya, mereka ada strategi nak menang. Sebab tu jurulatih dia kadang-kadang dia pergi tengok lawan dia yang akan dia lawan pada perlawanan yang akan datang, dia tengok perlawanan itu. Sebab dia nak tengok strategi orang tu. Dan pada waktu akhir dia akan ubah strategi. Kerana apa? Masing-masing nak pegang kejuaraan. Jadi kita pun gitu juga anak-anak sekalian. Apabila kita nak menjadi yang terbaik, kita kena atur strategi. Jadi salah satu strategi ialah kita tahu kerjaya pada masa depan 10 tahun akan datang. Kalau dulu pemandu taksi, dia fikir taksi, tapi sekarang dah ada pemandu Grab. Kalau dulu kita pergi restoran, dia akan duduk stay kat situ. Sekarang semua dah bergerak. Okay? Kalau dulu Betul. semua nak kena pergi kedai, sekarang dari rumah barang akan sampai. Jadi dunia dah berubah. Begitu juga apabila berubahnya dunia, berubahlah kerjaya. Okay? Berapa ramai kalau kita lihat di restoran pasar raya sekarang, pink, hijau, orange semua ada. Menunggu para pelanggan mereka yang akan order dan mereka akan beli. Okay? Jadi ini satu kerjaya. Okay? Pemandu Grab, saya pernah kalau awal-awal dulu mereka kurang persaingan, hebat, 10,000, 12,000 sebulan. Tapi sekarang cabaran dah semakin getir dah sebab dah ramai. Jadi siapa yang membuka ruang pintu masa depan, dia akan mendapat kerjaya. Jadi anak-anak sekalian, untuk menentukan kerjaya pada masa depan, kita kena lihat segala aspek, banyak bidang. Pertama kita kena tengok surat khabar lah. Apa perancangan dasar kerajaan? Apa pelaburan yang akan masuk? Sekarang ini kita terdedah dengan IR 4.0. Okay? IR 4.0, mungkin 5.0 dah. Teknologi. Banyak teknologi yang masuk. Jadi apabila ada teknologi, kalau dulu laptop saja, sekarang dah pakai handset. Dah ada iPad dan sebagainya. Jadi maksudnya bila ada benda tu, adalah kerja dia. Kalau dulu handset, mesti ada yang nak repair. Mesti ada kedai handset. Jadi ini semua adalah kerjaya-kerjaya baru yang perlu kita teroka. Dan pada masa depan kita tak pasti apa lagi. Kan? Apa lagi pada masa depan kerjaya. Dari segi iklan, pengiklanan pun dah macam-macam teknologi gunakan. Tak perlu mungkin buka syarikat iklan, mungkin dia daripada rumah sebab iklan di alam maya. Sekarang TikTok. TikTok paling popular sekali. Semua orang buat TikTok. saya ni tak reti lah, kan? Reti tengok je. Tapi menarik. Jadi sesiapa yang boleh menguasai, dia akan dapat dah ruang dan peluang untuk kerjaya. Jadi kerjaya pada masa akan datang bukan lagi tradisional macam dulu. Bukan lagi konservatif macam dulu. Yang perlu ada doktor, perlu lawyer, perlu juga, masih perlu. Tetapi kita kena melihat tingkap-tingkap kerjaya yang lebih luas lagi. Okay? Itulah keadaan dunia sekarang yang anak-anak perlu tahu. Jadi kalau anak-anak tanya apakah khusus yang saya ambil ni ada kerja? Jadi anak-anak kena tanya, mengapa anak ambil kursus itu? Okay. Kursus pertama, bila kita ambil kursus itu, mestilah kita minat. Kalau kita tak minat, macam mana kita nak ambil? Jadi salah tanggapan anak-anak. Biasanya ada ijazah mesti gaji besar. Dulu, zaman dulu tahun 70-80 hari je. Okay. Lepas tu keputusan tak memuaskan, gelap masa depan. Jadi anak-anak yang katakanlah keputusan kurang memuaskan,
dia rasa habis aku, gelap masa depan. Okay. Belajar bidang kemahiran, tiada kerja atau gaji kecil. Ini yang Hakim tanya saya ni. Bidang kemahiran. Keputusan cemerlang, mesti tawarkan program dari pohon. Maksudnya kalau dia dapat straight A, dia mesti dapat kerja, mesti dapat kursus. Straight A mesti dapat doktor. Dia lupa bahawa semua orang straight A, ada belah ribu orang straight A. Kursus yang ditawarkan hanyalah mungkin 2,000. Okay? Katalah kursus itu hanya perlukan 2,000. Yang mohon ada 20,000. 10%. Jadi apa yang dilihat ialah mereka akan bersaing di bahagian-bahagian tertentu. Contoh, mungkin bahagian co-curriculum. Mungkin yang ada kursus ada temuruga, mungkin di dalam bahagian temuruga. Jadi inilah tempat-tempat di mana kita kena melihat. Kalau macam anak-anak yang minta IPG di mata perguruan, semua orang 8A, 9A yang mohon. Okay? Semua orang lepas temuruga. Tetapi mungkin anak-anak yang paling kelakar, yang paling lawak, yang paling boleh buat micro teaching ataupun pengajaran yang menarik, itulah yang akan dapat, yang akan ditawarkan. Okay? Jadi ini semua anak-anak adalah bergantung kepada bagaimana anak-anak mengatur strategi masa depan. Bagaimana anak-anak berbincang. Ada juga orang yang mula-mula nak masuk belajar pengajian, dia ambil bidang tertentu, tapi akhirnya dia kerjaya mereka beza. Ada orang dulu jadi akaun, ambil akaun, bukan main hebat. Sekarang dia dah jadi ahli perniagaan. Dia dah jadi chef. Kita banyak contoh. Okay. Ada orang dulu ambil mungkin ambil kemahiran, akhirnya dia jadi security guard. Jadi ini semua bagaimana strategi perancangan mereka, bagaimana pengetahuan ruang yang diberikan kepada mereka, bagaimana pembacaan mereka, kajian mereka tentang masa depan. Jadi faktor ekonomi, faktor pelaburan, sekarang kita tidak lagi mengharapkan kepada sektor perkhidmatan awam, tetapi kita dah masuk kepada sektor swasta dan juga kita boleh menawarkan bidang kita ke luar negara. Okay? Jadi ini semua ada ruang dan peluang yang anak-anak perlu tahu. Tetapi pada asasnya anak-anak perlulah melepasi pintu pertama, iaitu menentukan apakah minat dan juga keupayaan anak-anak dalam menggapai cita-cita. Kalau prestasi minat anak-anak dalam sains atau matematik, mungkin bidang sains dan matematik yang akan anak sambung. Kalau bidang kemahiran, soft skill, hands on, mungkin bidang kemahiran sesuai untuk anak-anak. Dia manusia ni tidak sama, anak-anak manusia tak sama. Sebab manusia dari segi teori perkembangan kejayaan super pun, manusia ni beza-beza dari segi kebolehan, minat dan personality. Kita tak sama. Jadi semua individu ni boleh melakukan beberapa jenis pekerjaan. Jadi kadang-kadang satu orang tu dia boleh buat 2 atau 3 bidang. Kerana mengikut teori kerjayanya, itulah kita bukannya satu saja boleh buat. Macam saya boleh mengajar satu tu je. Mungkin saya boleh buat perkara yang lain. Mungkin ada orang boleh bertukang juga. Jadi itu adalah tambahan. Okey, setakat ni itu dulu. Okay. Baik, cikgu. Saya tertarik bila cikgu bincangkan berkaitan dengan perubahan setiap anak-anak pelajar yang berada dalam suasana sekarang ini. Kalau lihat sekarang ni, semuanya maju, teknologi maju. Cikgu kata tadi berkaitan perubahan industri 4.0. Itu merupakan anjakan paradigma yang cukup besar lah kepada generasi-generasi kini. Jadi saya tanya, bagaimana pula kalau pelajar yang dia memikirkan, lagi-lagi dalam tempoh COVID ini, memikirkan biarlah dia terus bekerja saja. Tak perlu untuk sambung mana-mana. Nak kemahiran pun tidak, akademik pun tidak, dia lebih ke arah mencari pekerjaan, pengalaman terus. Kalau bagaimana mindset yang begitu, cikgu, bagi ada pelajar yang sedemikian? Baik, Hakim. Dalam zaman pandemik ini, pelbagai latar belakang keluarga telah berubah. Ada keluarga yang dulu M40, sekarang telah
tidak jadi gitu lagi. Mungkin ada yang kena buang kerja di sektor industri dan sebagainya. Untuk terus bekerja, sebab bila nak belajar kita perlukan dana. Anak-anak perlu tahu, bagi anak-anak Pahang, kena ingat bahawa Yayasan Pahang sentiasa ada bersama anda. Sebab tu hari ini Yayasan Pahang betul-betul lumus untuk mengambil bahagian, mencari ruang untuk memberikan ruang pengetahuan kepada anak-anak. Pihak Yayasan Pahang sentiasa bersedia untuk membantu. Janganlah kerana tiada kewangan anak-anak senyap je. Kita ada pusat zakat, kita ada baitul mal dan sebagainya, banyak. Kalau anak-anak cemerlang, lagi banyak ruang dan peluang. Tetapi kalau anak-anak tak nak belajar, nak terus bekerja, tiada masalah. Tiada masalah. Baru-baru ni pun hari semalam saya kira iklan tentang QDM. Banyak tentera ada, polis ada dan sebagainya. Sentiasa ada. Ataupun anak-anak nak terus belajar tentang selok-belok perniagaan, bekerja di kedai makan dan sebagainya, mencari pengalaman tentang bagaimana nak mengusahakan restoran. Macam saya sendiri pun, keluarga saya banyak mengusahakan restoran, beberapa orang je yang makan gaji. Kerana apa? Kerana itu pun satu kerjaya yang boleh kita teruskan. Cuma sekarang ni bagaimana kita committed ke arah itu. Bagaimana kita committed untuk meneruskan bidang itu, bidang tertentu. Jadi kalau anak-anak nak terus berkerjaya, contohnya katalah nak terus minta pada bidang-bidang pekeranian, pekerjaan, tidak ada masalah untuk masa sekarang ni. Ataupun nak terkerja di industri perkilangan dan sebagainya. Kerana zaman moden ini, anak-anak boleh belajar tanpa masuk universiti pun. Anak-anak boleh belajar kelas malam, boleh belajar online, boleh belajar luar kampus. Kita ada OUM, kita ada macam-macam luar kampus hujung minggu. Banyak cara. Sebab negara maju, dia akan salah satu diukur macam mana keupayaan ataupun pencapaian akademik rakyat dia. Baru kita boleh jadi negara maju. Jadi sebab itu kerajaan membuka ruang dan peluang kepada anak-anak untuk melanjutkan pengajian. Jadi tidak semestinya kalau bekerja setakat tu je. Ramai orang yang bekerja, dia ambil sambilan dan akhirnya dia dapat juga melanjutkan pengajian dan mencapai cita-cita yang diasaskan. Okey, baik tu Yakin. Okey cikgu, ulasan menarik je berkaitan dengan pelajar perlu ada rasa keinginan untuk sambung belajar dan sebagainya, dan bagaimana dia melihat keadaan dirinya dan juga faktor latar belakang sebagainya. Kalau kita lihat pada sekarang ni akademik, kita pergi ke akademik dulu cikgu. Mungkin ada pelajar lepasan SPM ni yang cemerlang, pastinya lah dia akan cenderung ke arah bidang akademik untuk menyambung ke IPTA, universiti atau sebagainya dalam bidang-bidang tertentu. Jadi bagaimana kalau kita nak untuk info kepada pelajar cikgu, laluan bagi pelajar ni untuk ke arah akademik, apa laluan-laluan yang ditawarkan bagi pelajar ni boleh menyambung ke arah bidang akademik sebagainya. Macam cikgu. Okey. Jadi anak-anak sekalian, saya percaya bahawa anak-anak semua daripada awal tahun Januari dulu telah diberikan nombor PIN untuk permohonan ke IPTA, IPTS, ILKA, ILKS dan sebagainya. Okay? Dan baru-baru ini pun kerajaan buka semula sebab kerajaan bimbang, Kementerian Pengajian Tinggi bimbang. Ada yang tak bersempatan ataupun ada yang tiba-tiba keputusan mereka mengejutkan, tak sangka-sangka boleh jadi cemerlang. Dulu rasa, aku tak boleh lah, tak ada nak mohon apa-apa, tapi tiba-tiba cemerlang. Jadi tak mohon ke mana, tiap-tiap tahun ada macam tu. Tapi kerajaan buka semula sekarang ni untuk permohonan. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada yang dah isi, kalau masih boleh lagi untuk merubah keputusan dia, berunding dengan kaunselor, berunding dengan penjaga, apakah pilihan pertama. Untuk pengetahuan Hakim, anak-anak ni yang paling penting ialah pilihan pertama.
Sebab pilihan pertama itulah pintu yang kena masuk dulu. Jadi dia macam roller coaster. Maksudnya apabila kita mohon yang pertama, dia akan lompat dulu ke dalam tu sehinggalah penuh bakul tu. Dia akan habis semua bakul yang pertama penuh, barulah rolling yang kedua. Apakah kalau ada kosong lagi, saki baki, orang tu lah dipilih. Jadi sebab tu anak-anak kena letakkan pilihan pertama tu yang betul-betul layak, betul-betul minat, bukan main hentam saja. Okey? Tak boleh, kena bincang, kena tahu juga berapa cutting point dia untuk merit. Setiap pengajian itu dia ada markah dia. Okay? Dia ada garis merit minima dia. Okay? Katalah kalau A plus tu 18, jadi dia tolak dua sampailah kosong. Jadi yang itu dicampur-campur. Jadi syarat wajib syarat wajib khusus, syarat am universiti dan sebagainya setelah dipenuhi, kita juga kena ambil kira berapakah cutting point untuk satu-satu khusus. Kalau khusus tu popular, ramai orang minta, dan tentulah cutting point dia agak tinggi. Tapi kalau khusus tu kurang popular dan kurang orang minta, cutting point dia agak rendah. Jadi itu yang menentukan. Jadi ini juga memain peranan. Jadi anak-anak tolong tengok pilihan pertama tu, pastikan yang betul-betul layak, dan khusus tu adakah persaingan dia tinggi, berapa yang anak dapat. Ini sangat penting kerana kalau tak, akhir sekali apabila khusus yang kedua, ketiga, keempat, nanti saya percaya kalau sehingga 7, 8 tu dah main letak je lah, dah tahu dah asal ada je. Jadi itu pun masalah juga kalau nak dapat khusus tu, anak-anak akan pening. Sebab tu bila tidak semestinya anak-anak terikat kepada satu-satu pilihan. Sekarang ni banyak ruang dan peluang di Yayasan Pahang sendiri. Saya kira kita ada KYP, UCYP sekarang, University College Yayasan Pahang. Kita ada Universiti KIPSAS sekarang, apa benda Universiti Pendidikan Islam Sultan Haji Ahmad Shah, dan kita ada lagi banyak lagi di Pahang yang di bawah Yayasan Pahang. Jadi ini semua jadi pilihan-pilihan untuk anak-anak yang mana tidak ditawarkan yang di universiti awam. Tidak semestinya anak-anak kecewa, anak-anak boleh lagi memohon di universiti lain. Dan jangan lupa bagi anak-anak yang kurang cemerlang prestasinya tetapi ingin juga mengajuk kajian ke pihak peringkat diploma, masih lagi pra-diploma ada disediakan oleh UiTM. Nah, ini pun jangan lupa bahawa pra-diploma, cuba tengok di dalam web permohonan untuk pra-diploma. Ini satu lagi bidang di mana kerajaan nak membantu anak-anak supaya boleh melanjutkan kajian ke peringkat diploma setelah selesai pra-diploma. Okay, again. Okey, cikgu, tadi berkaitan dengan pemilihan UPU. Saya agak tertarik dengan cikgu kongsikan bagaimana pelajar lepas SPM ni untuk memilih UPU, pilih pilihan yang paling dirasakan sesuai dengan pelajar. Saya nak tanya kepada cikgu lah, bagaimanalah cara yang terbaik untuk pelajar ni menentukan bidang atau pengkhususan dalam terutama dalam suasana COVID ni lah. Adakah pilihan pertama yang diletakkan bergantung kepada minat pelajar? Macam cikgu cakap tadi, zaman yang dulu 10 tahun lepas, mungkin keutamaan adalah pada doktor ataupun engineer ataupun bidang-bidang yang agak-agak core yang perlu dipilih. Kebiasaannya pelajar lepasan-lepasan SPM tahun-tahun sebelum-sebelum ni. Tapi zaman sekarang ni mungkin berubah sikit pemilihan ataupun bagaimana pelajar nak menentukan bidang yang ataupun pengkhususan yang dia ingin ambil. Adakah sekarang ni pelajar perlu mengikut minat pelajar ataupun pelajar perlu mengikut trend semasa ataupun pool ataupun peluang pekerjaan yang akan terhidang selepas pelajar tamat daripada belajar. Macam cikgu? Okay. Jadi sebenarnya bila kita bincangkan tentang khusus-khusus atau bidang-bidang yang mana
lebih baik ataupun yang hendak dipilih. Perkara pertama, para pelajar pun mesti tahulah, dia mesti melepasi syarat am di bidang tersebut, di universiti ataupun pusat pengajian tersebut. Dia ada juga syarat khas bagi program-program di IPTA, IPG, Matrik dan ILKA, ada syarat khas dia. Kalau perlu matematik, lulus bahasa Inggeris, ujian matematik, ujian bahasa Inggeris, itu panggil syarat khas. Okay. Kemudian program yang diminati, boleh juga kita lihat minat dulu, sebab manusia ni macam Suku kata tadi, dia banyak minat, dia ada kebolehan, ada beberapa kebolehan, jadi kena lihat juga minat. Kemudian pilihan program mengikut keutamaan. Kalau siri yang dulu saya ada kata anak-anak kena senaraikan beberapa program, mungkin 5 atau 6 program, 10 pun tak apa, lepas tu potong kaji sampailah tinggal 2 atau 3 program yang anak-anak buat keputusan akhir. Yang itulah maksudnya kelayakan, syarat semua dah dipenuhi setelah anak-anak potong kursus-kursus yang telah disenaraikan. Kemudian yang paling penting, anak-anak rujuk kepada kaunselor, kepada ibu bapa, kepada orang yang pengalaman. Kalau ada saudara mara yang menceburi bidang tersebut, boleh tanya macam mana. Kadang-kadang ada juga dia tengok pak saudara dia kerja ni accountant, dia nak jadi accountant. Dia tengok cikgu dia nak jadi cikgu. Jadi macam-macam. Dan kita ada pelbagai bidang, pelbagaikan bidang itu. Bukan satu, katalah perubatan semua 5 universiti, 5 minta perubatan. Kadang-kadang ada kelemahan kita di situ yang kita tak perasan, menyebabkan kita tidak ditawarkan ke bidang tersebut. Jadi kita letak beberapa bidang yang berlainan di universiti yang berlainan supaya kita dapat ditawarkan. Jadi kalau anak-anak fikirkan tentang masa depan dan kerjaya, ruang dan peluang, itu saya kata tadi, awal-awal saya kata dunia semakin berubah, kerjaya pun akan berubah. Zaman pandemik COVID-19 ini kita lihat macam mana kalau dulu doktor di hospital kurang pendedah cuma tahu setakat macam tu je, tapi sekarang dah tengok macam mana keletihan mereka, jururawat macam mana keletihan sepati, polis di atas jalan raya, tentera dan sebagainya. Semua itu melibatkan kerjaya yang telah terdedah oleh pandemik, mendedahkan kita kepada kerjaya ini. Kalau tak tahu, semua tak tahu. Sekarang semua dah tahulah, teruk ke tak teruk ke, hebat ke tak hebat ke, apa jua bidang kerjaya mesti ada cabaran masing-masing. Jadi kalau anak-anak nak pilih bidang itu, kaji. Anak-anak boleh lihat, boleh Google sekarang, zaman sekarang boleh Google apakah kerjaya dia. Kadang-kadang ada kerjaya-kerjaya yang anak-anak sendiri tak tahu pun. Contoh remiser saham. Kalau orang biasa, mana nak tahu remiser saham? Apa tu? Kan? Ini pun satu kerjaya. Mungkin ada juru teknologi sistem. Perisian sekarang banyak perisian. Juru teknologi perisian. Macam-macam lagi kerjaya. Jadi anak-anak, kalau kita macam contohlah saya bagi anak-anak minta guru prasekolah. Okey. Mohon pendidikan awal kanak-kanak. Contohlah. Anak-anak akan fikir, kalau orang dulu dia akan fikir dia nak jadi cikgu, sama ada pra atau cikgu tadika. Tapi jarang yang fikir bahawa dengan memohon pendidikan awal kanak-kanak, dia boleh bisnes membuka taska atau tadika sendiri, menjadi pengurus taska tadika. Mula-mula satu, lepas tu kembang dan sekembang. Ini adalah satu kaedah di mana kita tidak fokus kepada satu saja. Contoh, dia ambil perubatan, satu je lah jadi doktor, kan? Kena jadi doktor, tak boleh lain. Tetapi apabila dia ambil bidang yang ada beberapa cabang, ada ruang dan peluang yang lain, perniagaan dan sebagainya, itu akan memberi lebih peluang dan ruang untuk kepada perniagaan. Okey. Adakah saya menjawab soalan? Baik cikgu. Menjawab.
Setakat ni alhamdulillah semua menjawab lagi soalan yang cikgu beri pencerahan. Saya cuba untuk membacakan satu komen daripada penonton kita cikgu. Bertanyakan soalan berkaitan dengan pada waktu kini sekarang ni cikgu, antara akademik dan juga kemahiran, mana yang lebih menjanjikan kejaya cikgu? Secara realiti lah, real time nya pada masa kini, akademik kita lihat, kalau kita lihat akademik ijazah sarjana muda, pemegang ijazah sarjana muda sudah ramai, betul cikgu dan ada ramai lambakan yang menganggur keluaran daripada ijazah sarjana muda. Master pun dah semakin ramai. Semakin lama semakin dia punya tahap tu semakin tinggi sebab semakin ramai orang mencapai achieve setiap peringkat. Jadi antara akademik, jadi pelajar-pelajar lepasan sekarang ni, antara akademik, kalau kita sekarang bincangkan pasal akademik dan kemahiran, antara dua benda ni, dua aliran ni, mana yang mempunyai demand yang tinggi pada waktu sekarang itu? Okey, kalau kita berbalik kepada IR 4.0, 5.0, 6.0 akan datang, kita fikir adakah akademik ataupun kemahiran? Akademik ni biasa pengurusan dan profesional. Pengurusan, nama pun pengurusan. Pengurus berapa? Satu je. Habis-habis 5. Tetapi bahagian teknikal ataupun bahagian sokongan ni luas, banyak. Okay? Di satu industri dia ada satu pengurus. Tetapi teknikalnya, technician, pekerja sebagainya banyak. Okay? Itulah peluang dia, itulah ruang. Okay? Dan orang-orang teknikal ni dia boleh kembangkan kehebatan dia, okay, seluas-luasnya. Saya pernah pergi ILP Kuantan di Gebeng. Waktu lawatan saya tu, kebetulan ada satu pelajar yang sedang berada di luar negara, mengikuti pertandingan kemahiran dunia dan mendapat tempat kedua bahagian kimpalan. Okay. Begitu hebat dan tak balik dah lepas tu. Negara sana ambil negara sebab dia popular. Semua orang dah kemahiran hebat-hebat. Juruselam, underwater, welding. Bukan orang ijazah pun. Tetapi orang kemahiran. Yang ada di pelantar cari gali. Berapa orang jurutera. Tetapi siapa yang ramai? Sebab biasanya kalau kita lihat kelok pencapaian ni pun, kita ada mungkin 20% ataupun 25% pelajar cemerlang, 20-25% pelajar yang kurang kemampuan, upayaan akademik, tetapi yang ramainya mungkin 60 atau 50% lebih ada pelajar yang sederhana. Jadi pelajar-pelajar ini berpotensi untuk berjaya melalui kemahiran. Jadi dunia sekarang, kerajaan sekarang ingin mengurangkan kos kepada pengurusan, kebergantungan kepada kerajaan untuk bekerja. Tetapi kita telah pindahkan tanggungjawab itu, peranan itu kepada sektor swasta. Sebab tu kerajaan sekarang berhempas pulas untuk mendapatkan pelaburan-pelaburan luar. Kerana apa? Ingin beri peluang kepada rakyat dia untuk bekerja. Tetapi kita lihat apa terjadi bila kita terpaksa import pekerja-pekerja luar kerana rakyat kita masih tidak menggunakan teknologi. Contoh kalau ladang-ladang di Australia, di Amerika, mungkin ladang-ladang gandum dan sebagainya besar, dia menggunakan teknologi. Okay? Walaupun di Australia pemetik buah popular, orang Malaysia pergi sana, tetapi dia okey, dia dah rehat dah. Teknologi dia begitu tinggi. Jadi anak-anak sekalian, bidang kemahiran ni adalah satu bidang yang sangat luas. Banyak. Contoh saya bagi tahu, orang-orang yang membaiki telefon. Adakah dia ada ijazah membaiki telefon? Tak ada. Carilah ijazah repair telefon, tak ada. Tetapi SKM membaiki telefon elektronik mungkin ada. Jadi orang-orang ini kerjaya dia lebih banyak, kan? Berapa ribu orang sehari yang akan repair telefon. Betul. Tak berhenti, kita terpaksa bersusun beratur. Tetapi pengurus syarikat telefon seorang je. Jadi itulah perbandingan dia.
Namun begitu anak-anak sekalian, saya suka untuk bawa kat sini bahawa usaha itu kita tentukan, rezeki itu Allah tentukan. Okay? Itu kena ingat. Tugas kita adalah memenuhkan ruang dan peluang yang ada untuk menjadi yang terbaik. Sebab Allah janjikan bahawa setiap anak Adam yang dilahirkan itu dia tentukan rezeki dia, ajal maut dia, jodoh dia dan sebagainya. Jadi yakinlah bahawa insya-Allah jika kita berusaha dan kita bertawakal, insya-Allah rezeki itu ada anak-anak. Okay. Yakin, saya nampak di chat itu tanya tentang tentang apa ni, pelancongan, industri pelancongan. Jadi ini satu lagi saya menarik juga tengok. Masa sekarang kita dah nampak dah sektor pelancongan. Contoh kalau dulu pilot kan, juruterbang, orang mandangkan gaji mahal sebagainya, tapi apa jadi sekarang? Okay? Bukan kita nak negatif tu, tetapi kerjaya itu itulah risiko. Setiap kerjaya ada risiko. Okay? Jadi begitu juga dengan ngurus pelancongan. Projek pelancongan ini banyak terjejas, tetapi pandemik ini mungkin 1, 2 atau 3 tahun. Selepas itu kerjaya itu akan kembali pulih. Ramai orang nak melancong. Okay? Ramai sangat orang melancong. Orang dah tak sabar-sabar nak naik kapal terbang, kan? Jadi kerjanya itu akan kembali. Jadi mungkin mereka yang dulu jadi pramugari-pramugara, sekarang dia dah mula perniagaan dan sebagainya. Lepas ni dia tak nak dah. Jadi kerjaya itu dah kosong. Jadi anak-anak lah tempat yang nak ambil alih tempat tu. Jadi itulah sebab gini kan anak. Dunia kita, saya cakap tadi, mula-mula saya kata dunia semakin ke depan, dia tak akan toleh ke belakang. Pandemik telah mengajar kita bahawa perkara ini akan terus bergerak ke hadapan. Okay? Kalau apa yang berlaku dulu, kerjaya dulu, mungkin dah berbeza sekarang. Beberapa teknologi, beberapa kerjaya telah berubah. Jadi pada masa akan datang, seperti saya kata tadi, kita bukan hari ini belajar, minggu depan kita nak kerja. Hari ini belajar, 10 tahun akan datang kita kerja. Jadi pada masa 10 tahun akan datang, adakah situasi sama? Kita tak pasti sebab dunia itu 10 tahun lagi. Jadi maknanya kita usaha dan insya-Allah adalah kerja itu pada masa depan. Okey. Betul cikgu. Okey, baik cikgu. Untuk tadi kita bincangkan berkaitan dengan aliran akademik bagi pelajar yang mungkin bernasib baik mendapat keputusan cemerlang dalam keputusan SPM baru-baru ni, berpeluang untuk menyambung sambungan belajar di peringkat yang lebih tinggi. Tapi kalau mana yang kita lihat pelajar yang mungkin kurang bernasib baik ataupun result ataupun keputusan yang diterima kurang baik, kurang cemerlang, sudah semestinya mereka ni ada mungkin dua pilihan yang ada di depan mata, antara untuk terus bekerja ataupun sambung belajar tapi dalam bidang kemahiran dan sebagainya. Jadi nak minta penjelasan cikgu, bagaimana ataupun apa laluan yang ada yang disediakan untuk pelajar ke arah bidang kemahiran. Tadi kita dah tahu untuk akademik, pelajar akan mohon UPU, daftar UPU masuk sebagainya dan dia akan ditawarkan nyambung pengajian di peringkat IPT sebagainya. Bagaimana dengan kemahiran cikgu? Apa laluan yang ada? Baik, terima kasih Hakim. Jadi untuk bidang kemahiran lagi banyak berbanding dengan akademik tadi. Kerana bidang kemahiran ini dia tak kira sama ada di sektor awam atau swasta ataupun oleh akademik yang ditaja oleh GLC yang besar seperti Proton, Pro2, okay, dan sebagainya lah. Highcom University kita ada. Jadi anak-anak sekalian yang contoh bidang perabot, di sekolah saya ada MPV perabot. Saya selalu cakap dengan anak-anak di sekolah saya kata kamu yang dapat ambil aliran perabot jangan ingat tak ada masa depan. Saya nak kata rumah mana yang tak ada perabot, rumah baru mana yang tak nak buat apa tu kitchen cabinet, ya. Jadi ini semua adalah peluang. Mana ada perabot yang jual murah-murah? Tak ada. Semua nak buat cantik-cantik. Jadi maksudnya kerjaya tu banyak. Jangan mandang rendah kepada MPV perabot kerana rumah semakin banyak. Cuma
masalahnya adakah anda ada skill yang terbaik. Jadi orang akan membeli kepada anda ataupun memberikan projek kepada anda jika anda buat cantik, kemas, harga kompetitif. Bukan harga mahal, buat sembrono. Siapa nak, memang sekali orang buat, lepas tu dia buat cerita, sekarang warga maya laju je. Dalam masa 5 minit, satu Malaysia dah dapat. Tutup syarikat. Itu kita tak nak. Satu lagi contoh, anak-anak yang ambil, saya selalu cakap dengan anak-anak yang saya jumpa, saya kata, kalaulah anak ambil, ada kawan baik di sekolah, katalah ada 5 orang kawan baik. Yang baik sama-sama lepak, orang belajar, duduk je. Jadi akhirnya keputusan tak berapa nak cemerlang. Mereka ini, contoh ambil bidang kenderaan. Apa ada dalam kenderaan tu? Perkara pertama, tayar. Seorang ambil tayar, seorang ambil wiring, seorang ambil ketuk cat, 2 orang ambil enjin, lepas tu ambil cushion. Dia buka satu company yang semua ada, semua jadi tokek, semua pakar bidang masing-masing. Saya ingat rakan saya yang dulu pun saya ada cakap, arwah rakan saya yang dia bekerja di kedai exhaust, di Subang Jaya. Lepas itu berbelas-belas tahun dia dah cukup mahir, semua pelanggan di kedai exhaust itu mencari dia, dan akhirnya dia cakap dengan tokek dia, tokek, saya rasa saya nak bisnes lah, nak buka kedai exhaust. Apa tokek dia cakap? Bukan marah. Tokek dia kata, bila you nak buka, dekat mana, you cari tempat, I bagi modal. Dia bagi sokongan. Dan akhirnya rakan saya menjadi tokek yang sangat cemerlang, sangat kaya. Buka lagi restoran pula. Jadi ini adalah kemahiran. Saya ada lagi jiran saya yang sekolah sampai tingkatan 3 je. Tapi sekarang dia ada beberapa kedai. Saya yang belajar 2 kali masuk universiti, macam ni je lah. Kan? Setakat ada macam ni je. Gaji setakat ada. Tetapi jiran saya, yang tak masuk universiti pun, dia sekarang ada beberapa buah kedai di Shah Alam. Ada pekerja. Dia belajar repair handphone, dia bayar berapa ribu. Saya 4,000 lebih masa tu. Zaman mula-mula awal handphone dikenalkan. Sekarang ni dia kata kalau ada orang-orang tak boleh repair handphone, hantar ke dia. Di Shah Alam. Jadi maksudnya dia boleh hebat. Adik saya sendiri, dia mahir dalam bidang piping. Tak payah masuk universiti pun, gaji dia 16,000. Saya masuk 2 kali universiti, gaji 6,000. Beza berganda-ganda. Jadi menunjuk bahawa bidang kemahiran ni, anak-anak sekalian, adalah bidang yang sangat luas. Kalau mahir, minat dan bersungguh-sungguh. Masalahnya nak rehat, nak gaji mahal. Tak ada siapa nak bagi. Okey. Betul cikgu, saya sangat setuju apa yang cikgu cakap lah. Berkaitan segala-galanya ia bergantung pada usaha seorang individu lah. Sebagaimana dia merasakan matlamat ataupun keinginan untuk lebih baik, maka diiringi dengan usaha, insya-Allah segala-galanya akan lebih baik. Baik cikgu. Tadi kita berbicara kemahiran. Betul, saya setuju dengan apa yang cikgu katakan. Kemahiran ni ruang lingkup sangat luas. Sebab saya ada berjumpa dengan pelajar SKM, Sijil Tinggi Kemahiran MARA, Malaysia, Kemahiran Malaysia. Yang mana kalau diikutkan pelajar-pelajar SKM level 1, level 2, level 3 ini, peringkat level 3 ni, dia dah didedahkan dengan kemahiran-kemahiran secara hands on, buat terus, secara praktikal. Jadi bila dia keluar, sudah semestinya banyak company-company yang menginginkan pelajar yang sudah ada pengalaman berbanding di bidang akademik, di bidang pengajian IPT. Belum pasti lagi pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti ataupun IPT ada pengalaman secara praktikal untuk membuat satu benda. Jadi saya nampak kemahiran di bidang kemahiran di situ nilai tambah bagi pelajar tersebut. Baik cikgu, selain daripada kemahiran, bidang kemahiran, saya pasti ada juga kursus-kursus jangka pendek yang memberikan
gaji ataupun pendapatan yang lumayan kepada pelajar ni. Apa pandangan cikgu dengan kursus-kursus jangka pendek setahun atau setahun setengah, dan selepas tu dengan kemahiran yang dia diperolehi, dia dapat kerja yang lebih baik, lebih sesuai ataupun pendapatan yang lebih tinggi? Okey, bila Hakim cakap macam tu, saya teringat waktu Yayasan Pahang membuat program untuk anak-anak perhati pada 3-4 tahun yang lepas. Ada satu syarikat konsultan daripada Pengerang yang telah offer kepada anak-anak kita untuk pergi kursus selama 3 bulan. Kemudian terus bekerja, dan setiap beberapa bulan akan diberi latihan. Kalau kita masuk satu kampus, kita akan duduk daripada hari pertama sampai tahun yang ketiga, kita akan duduk dalam kampus saja. Okay, belajar, dan lepas tu ada 6 bulan praktikal, betul habis. Tetapi di college ini, apa dia buat ialah dia masuk latihan untuk 2 atau 3 bulan. Okay, dia akan pecahkan modul-modul dia, hands on. Okay, dia pergi 3 bulan khusus, dihantar ke site, bekerja macam biasa, gaji sepenuhnya. Lepas tu dia akan panggil hujung minggu ke beberapa hari untuk sambung lagi khusus modul seterusnya. Sampailah beberapa tahun dan akhirnya habis satu set SKM tu. Okay, mana sambil bekerja. Dan kita ada contoh anak Pahang yang duduk di Pekan, di Lameh pada masa itu, hadir sama. Okay, saya tanya, berapa gaji dek? 3,800 bekerja di Pengerang. Tinggi. Dia kata, berapa tahun dah kerja? Baru 2 tahun. Saya bekerja berapa tahun baru boleh dapat 3,800. Itu lulusan industri. Jadi anak-anak sekalian, dengan situ kita dah lihat dah macam mana bidang kemahiran ini memberi ruang yang amat luas pada kita. Kalau kita lihat, kita selalu lihat masalahnya anak-anak ni, kita lihat kawan-kawan kita kampung. Saya selalu dengar, alah cikgu, anak kawan saya yang tu, hari tu dia kursus buat roti ni, lepas tu tak ada kerja apa, dia duduk kerja dengan orang. Saya kata, itu masalah dia pergi kursus, dia tak minat. Dia saja je nak pergi kursus, mak ayah dia suruh dia pergi. Lepas tu dia belajar sikit-sikit asal boleh je. Kalau buat roti pun dia balik ke dinding, boleh pecah dinding. Jadi orang yang macam ini mungkin tak adalah tawaran untuk dia. Kalau berniaga pun tutup kedai. Sebab tu anak-anak, sebab saya cakap banyak kali, kita kena minat, kena mendalami suatu bidang itu sampailah kita berjaya. Kita ada beberapa contoh selebriti kita. Contohnya Chef Wan, dulu accountant. Dia minat sangat bidang masak, dia belajar sampai keluar negara dan sebagainya. Akhirnya dia jadi chef yang berjaya. Kan? Jadi maksudnya kita ni, kalau kita lihat di sekitar kita, ahli perniagaan sebagainya, kita tanya. Saya dulu TV3 ada keluarkan dokumentari mengenai JNT punya tauke, kempen JNT pula hari ni. Okay? Bagaimana seorang yang daripada kerja di kilang, lepas tu pajak lori daripada rakan dia, lori kecil, membuat pengangkutan industri, lepas tu dia pulang balik lori, dia beli lori sendiri, dan akhirnya buka satu syarikat JNT yang besar, dan 2-3 tahun yang lepas ini dia buka pula Kuria, dan akhirnya di mana tak ada JNT. Jadi itu adalah bidang yang tak ada universiti. Kemahiran. Jadi anak-anak, kalau anak-anak lihat rakan anak-anak yang di kampung, ambil, saya kalau tanya anak-anak murid saya, nak ambil apa? Motosikal. Semua nak ambil motosikal, masuk KB ambil motosikal. Dia fikir dia nak repair motor dia, dia nak buat. Itu motor dia, dia bukan fikir nak buat kerjaya. Jadi ini adalah satu kesalahan. Sepatutnya anak-anak kena fikir untuk kehidupan. Sebab kita punya stage kehidupan ni, daripada kecil, lepas tu kepada remaja, anak sekolah, lepas tu sekarang anak-anak semua dah tinggal. Saya ucap selamat datang ke alam belia. Anak-anak dah jadi belia sekarang. Yes. You are welcome to alam belia. Lepas ini sampai umur 30, anak-anak dah mula nak berkeluarga. Lepas tu jadi alam dewasa. Lepas tu
anak-anak berkerjaya, lepas tu sampailah ke satu masa anak-anak ada anak pula, keperluan dia bertambah, anak-anak nak stabilkan establishment masa tu, sampailah kepada dah macam saya dia dah maintain je, tunggu nak pension je. Jadi keadaan macam ini semua akan mengalaminya. Okay? Jadi anak-anak lihatlah ruang dan peluang yang ada, dalami, tanya diri sendiri apakah masa depan kerjaya. Tidak semestinya masuk universiti atau tidak semestinya di pusat pengajian, kata nak kerja dulu pun tak ada masalah, tetapi kita sentiasa ingat apa matlamat kita. Letak matlamat hidup, objektif diri sendiri dalam kerjaya itu penting. Bila kita kenal pasti itu, insya-Allah pada masa depan kita akan jadi seorang yang berjaya. Rakan saya ingat lagi, saya suka bawa contoh-contoh rakan sekeliling saya. Dahulu dia pelajar cemerlang di sekolah saya, tetapi tidak mampu, orang miskin. Nak bayar 500 untuk ke pusat pengajian tak mampu, jadi dia masuk TUDM. Dan semasa TUDM dia kumpul duit, dia meniaga tebu, buat air tebu di Kuantan ni. Saya ingat lagi dia kerja tempah air, bulan puasa dia tempah tebu bertrailer. Lepas tu dia dapat idea, sebelum pension dia kumpul duit, dia beli tanah, sekarang dia tanam tebu. Saya tengok dalam Facebook dia kereta Merc, rumah besar. Hari-hari, tiap-tiap ni dia asal dia tebang pisang, dia baru ni dia tebang pisang, dia tunjuk cek kat saya 16,000. Jadi saya kata, wah, tak payah masuk universiti, bagi banyak duit. Jadi anak-anak, bukan saya nak kata gitu. Saya nak kata bahawa rezeki tu insya-Allah ada, tetapi kita kena berusaha. Okey. Terus betul, saya setuju cikgu apa yang cikgu pandangan daripada cikgu berkaitan dengan rezeki ada di mana. Sebab apa? Kita bukan nak mengatakan akademik pada masa kini adalah bidang yang tidak ada jaminan kerjaya yang kuat, bukan. Tapi kita mengatakan daripada dulu sampai kini kita ketahui akademik ini adalah satu bidang yang sangat-sangat tinggi dia punya peringkat dia dan juga jaminan kerjayanya. Tapi kita nak sentuh berkaitan juga kemahiran, yang mana kemahiran yang selalu dipandang sepi oleh masyarakat kita. Mana kita lihat pelajar keluar daripada bidang kemahiran, adalah stigma-stigma masyarakat yang mengatakan pelajar kemahiran tak pergi ke mana, kan. Tengok luar daripada SPM dapat keputusan yang tidak cemerlang, tak dapat pergi ke mana-mana dengan result macam tu. Biasa macam tu lah stigma masyarakat, cikgu. Baik cikgu, satu lagi soalan, kita dah hampir sejam lah kita berlangsung. Satu soalan daripada penonton yang saya nak kongsikan dengan cikgu, bertanyakan, ada pelajar yang niat nak sambung belajar. Ada pelajar niat nak sambung belajar, tapi dalam masa sama dalam dilema. Yang mana dalam tempoh sekarang ni, nak cari kerja dulu, nak cari pengalaman ataupun nak sambung belajar. Jadi untuk saya nak minta pandangan cikgu sendiri. Jika bertembunglah tiga perkara ni, ditawarkan belajar, sama-sama nakkan kerja untuk menanggung keluarga ataupun di sini sebagainya, mana yang perlu ditambahkan cikgu? Belajar ataupun kerja? Okey, Ken. Baik, bila keadaan macam tu, anak-anak kena timbang. Kena timbang. Kenapa anak-anak terpaksa menempuh tiga perkara itu? Adakah faktor ekonomi keluarga? Kalau faktor ekonomi keluarga, tak apalah. Kena selesaikan satu persatu, tak boleh serentak. Tetapi anak-anak kena ingat bahawa umur kita bergerak, bukan dia statik. Itu kena ingat. Umur bergerak, bukan statik. Betul. Jadi apabila umur kita sampai tahap 30-35, masa tu keinginan, minat, upayaan untuk belajar semakin menurun. Dan rakan-rakan kita takkanlah umur 40 nak pergi masuk ke Giat Mara. Memang boleh, tetapi kalau kita lihat kawan-kawan kita berapa? Umur 20. Mulalah. Jadi itu agak sukar. Sebab tu perkara yang paling penting pada masa itu, anak-anak kena tahu apa masalah sebenar. Kalau masalah kewangan, kita banyak tempat-tempat yang boleh membantu kalau masalah kewangan.
Okay. Sebab belajar ni makan masa mungkin 3 tahun. Okay. Di Yayasan Pahang sendiri pun, di Kolej Yayasan Pahang saya kira banyak membantu anak-anak Pahang yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pengajian yang mereka ada. Begitu juga dengan Kolej Skill, Pahang Skill di Semanggu, yang menawarkan banyak kursus-kursus yang ada ke bidang-bidang yang diberi allowance pula. Contoh di IKBN kan. Dan beberapa tempat kadang-kadang anak-anak boleh dapat allowance untuk saraan ataupun makan dah bagi, dapat allowance lagi. Jadi kita kena tahu benda ni, anak-anak kena kaji kat mana benda-benda tu. Jadi sebab tu bila Hakim tanya begitu, kita kena lihat, anak-anak kena lihat apakah kehendak dan objektif utama anak-anak. Apakah halangan dan kekangan yang ada. Boleh bincang dengan kaunselor, kita kena cari penyelesaian. InsyaAllah pada masa depan anak-anak akan tahulah bahawa dunia ini akan berputar yang sama. Kalau anak-anak cemerlang, keluarga yang anak keluarkan juga insya-Allah cemerlang. Sebab nanti anak-anak juga akan ada keluarga, ada anak. Dan apabila anak-anak semua susah, anak kita nanti pun akan mengalami tekanan juga. Jadi sebab tu saya nak lihat anak-anak semua cemerlang, terutama anak-anak perhati. Anak-anak sekalian ada ruang dan peluang untuk dibantu. Ada koordinator-koordinator yang akan membantu anak-anak sehinggalah anak-anak belajar. Ada rakan-rakan, ada tempat-tempat yang boleh memberikan bantuan kewangan. InsyaAllah saya kira tak ada masalah yang tak boleh selesaikan. Semua akan kita selesaikan jika kita tahu dan kita bincang pada tempat-tempat yang sepatutnya. Baik Cikgu, kita pun dah sejam lebih kurang kita bersiaran dan mungkin kita dah nak menutup sesi bola bicara santai kita untuk petang ni. Jadi saya beri kepada cikgu untuk berikan sedikit nasihat kepada setiap pelajar lepasan SPM yang di luar sana yang mungkin sekarang ni masih dalam dilema nak menentukan pilihan antara nak meneruskan belajar. Dia banyak dilema. Pertama, nak meneruskan belajar ataupun tidak. Itu dilema pertama. Yang kedua, nak memilih untuk sambung belajar dalam bidang akademik ataupun memilih untuk dalam bidang kemahiran. Jadi apa nasihat yang cikgu dapat berikan kepada pelajar kita yang di luar sana, cikgu? Okey, terima kasih Hakim. Sebagai akhirnya, bidang akademik, kemahiran atau pekerjaan semua ada risiko dan semua ada kebaikan masing-masing, bergantung kepada keupayaan dan juga pencapaian kita semasa. Jadi SPM yang anak-anak lalui telah pun berlalu. Namun begitu, apa yang penting pencapaian anak-anak dalam SPM itulah dia hasil daripada usaha anak-anak selama ini. Selama 12 tahun daripada prasekolah sampailah SPM, itulah hasilnya. Kalau anak-anak tanam buah, tanam pokok, semai biji daripada usia 7 tahun, 6 tahun dahulu, sekarang ni itulah hasilnya. Sama ada cemerlang, tak cemerlang, itulah hasil yang kita ada dan takdirnya itulah. Bila dah lepas, bolehlah kita kata itulah takdir kita. Tetapi anak-anak perlu tahu bahawa banyak ruang dan peluang yang telah disediakan oleh pelbagai pihak. Banyak sokongan, bantuan, perkhidmatan, hemat nasihat yang boleh anak-anak dapati, sama ada di sekolah tempat anak-anak belajar dulu, ada kaunselor, anak-anak ada juga di kolej-kolej, semua kolej dia ada kaunselor dia, ada pegawai perhubungan dia yang anak-anak boleh tanya, boleh telefon. Di universiti awam pun ada bahagian haiwan pelajar dia yang anak-anak boleh telefon. Nama orang khusus tu tak tahu, telefon je. Dia tak nampak, jangan risau. Sebab masalah orang Melayu dia malu.
Malu nak bertanya. Dia walaupun telefon pun takut, seolah-olah macamlah orang tu ada depan dia. Anak-anak telefon saja, buat tak tahu je telefon, tanyalah apa-apa info, insya-Allah dapatlah info tu. Semua orang ingin bantu anak-anak. Jangan risau, insya-Allah anak-anak boleh cemerlang, boleh maju, dan saya mendoakan supaya semua warga lepasan SPM, terutama bagi negeri Pahang, mungkin ada juga di Malaysia, sebab web ni kita flash malam tadi kepada seluruh Malaysia. Jadi maknanya anak-anak sekalian calon SPM, pilihlah yang sesuai, yang selaras dengan kehendak. Tingkatan 6 ada, jadi semua kena tahu kalau masuk tingkatan 6 apa kelebihan dia. Ambil diploma apa kelebihan dia. Ambil kemahiran diploma kemahiran apa kelebihan dia. Jadi anak-anak tidak ada perkara yang sia-sia. Tak ada perkara yang sia-sia. Belajar adalah diperlukan untuk kita merubah kehidupan kita pada masa depan. Dengan tidak belajar, mungkin kalau kita ada duit berjuta pun akhirnya kita akan tak tahu nak guna duit tu dan akhirnya membazir itu je. Jadi anak-anak sekalian, ingat semua yang kita bicarakan ini, kalau anak-anak melihat satu benda yang amat sukar, ini baru pintu pertama. Andaian kita banyak sebut andaian, masuk universiti itu indah, senang, kat sekolah ni susah. Adik-adik dah masuk universiti besok, tahulah penderitaan dia, senang ke susah. Tetapi kita sanggup menjawab cabaran itu. Seronok tak seronok, tak perlu ikut kawan, sebab kawan itu hanya waktu kita bermain. Dan kawan itu tak ada waktu kita besar nanti. Dia hanya menjadi perhubungan je. Tapi bila kita dah masuk, kita akan berubah kawan-kawan tu. Jadi sebab tu mungkin yang masih belajar, tingkatan 4, tingkatan 5 sekarang yang menonton siaran ini, jadikan pengajaran setiap tahun bahawa kita ada 400,000 ataupun setengah juta orang pesaing kita. Jadi kita ukur diri kita, kalau kita atur daripada Johor sampai ke Perlis, kita duduk di negeri mana. Nombor 1 Johor, nombor lain kat Perlis. Kita lihat, susun. Di mana kedudukan kita, itulah kita punya indeks prestasi untuk mohon sesuatu khusus. Okey. Jadi akhir sekali, sekali lagi saya ingatkan, rezeki itu Allah tentukan, usaha itu kita yang usahakan. Okey, sekian, saya balik pada kita. Terima kasih Cikgu di atas kesimpulan ataupun rangkuman perbincangan ataupun berbicara kita pada petang ini. Saya sama seperti apa yang Cikgu katakan, kepada pelajar lepasan SPM baru 2020, bila kita dalam dilema nak buat keputusan, ianya satu perkara yang bagus bagi diri kita lah, sebab kita ada pilihan untuk kita tentukan. Yang bermasalahnya apabila kita tak berani untuk ambil tindakan setiap apa pilihan yang ada di depan mata kita. Kita hanya kita hanya membiarkan pilihan tersebut berlalu begitu saja. Jadi rugilah bagi pelajar-pelajar tidak mengambil apa-apa tindakan. Bila bertanya antara akademik ataupun kemahiran, tapi kita tidak memilih antara duanya, maka rugilah kita. Itu disebut sebagai pilihan dan juga effort. Yang mana saya suka sentuh apa yang cikgu cakap tadi, yang mana ini adalah satu pintu. Betul, saya setuju. Jadi mana pelajar yang mungkin keputusan tidaklah sebaiknya memihak kepada diri anda, jadikan ini adalah permulaan yang mungkin kurang baik bagi anda. Tapi anda kena pastikan yang mana pengakhiran anda pasti akan lebih baik daripada permulaan anda yang kali ini. Jadi berfikir begitu membuatkan anda akan lebih baik. Jadi untuk sesi berbicara santai kita pada petang ini mungkin sudah berada di penghujungnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, Cikgu Fauzi bin Simon selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Soi, kerana sudi bersama-sama di waktu cuti ni, Sabtu. Sebab begitu rasa tanggungjawabnya kepada pelajar-pelajar lepasan SPM di luar sana untuk memastikan pelajar-pelajar kita ni ada pilihan, ada masa depan mereka. Sebab dalam tempoh COVID ni sudah pasti ramai kita lihat
bukan kita tengok pelajar, kita tengok pelajar yang kita tengok dalam berita, pelajar asli pun ada yang cemerlang. Nak katakan, ianya berbalik kepada usaha kita. Jangan kita memberi alasan untuk tidak berjaya. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu, penonton-penonton maya kita yang tadi hampir mencucah dalam 50 orang yang bersama kita, setia bersama sampai ke penghujung kita punya sesi. Dan saya juga daripada pihak pengurusan mengucapkan memohon maaf di atas mungkin ada gangguan-gangguan teknikal internet yang mungkin tidak stabil, membuatkan sedikit gangguan ataupun tergendala atau hilang, lost signal daripada sesi kita pada petang ini. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Wallahu alam. Semoga ia memberi manfaat kepada semua penonton-penonton maupun pelajar-pelajar lepasan SPM tahun 2020. Semoga anda mencapai apa yang anda hajatkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.